Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 UTC 1022. Kami akan membentangkan tentang sensitiviti dan garis panduan agama dalam program hiburan di Malaysia. Berikut adalah senarai ahli kumpulan. Pada hari ini saya akan menerangkan pengenalan berkaitan topik kita pada hari ini, iaitu sensitiviti dan garis panduan agama dalam program hiburan di Malaysia. Pertama sekali kita lihat kepada definisi hiburan itu sendiri, iaitu di mana hiburan dalam Islam ni merujuk kepada aktiviti ataupun perbuatan yang memberi keseronokan dan kegembiraan kepada seseorang tanpa melanggar prinsip-prinsip atau garis panduan agama. Okey, secara umumnya hiburan ni adalah perkara yang memberi keseronokan ataupun kepuasan kepada seseorang individu itu, tapi hiburan tersebut mestilah tidak melanggar prinsip-prinsip ataupun garis panduan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam ataupun syariat Islam. Okey, jadi hiburan yang dibolehkan dalam Islam ni adalah hiburan yang tidak melibatkan perkara-perkara yang haram. Contohnya seperti asyik minum arak, berjudi ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Okey, seterusnya kita lihat kepada isu sensitiviti. Isu sensitiviti dalam hiburan di Malaysia ini melibatkan ketelitian terhadap nilai-nilai budaya yang beragama. Okey, apa yang saya dapat simpulkan daripada isu sensitiviti ini adalah seperti mana kita tahu di Malaysia ini mempunyai pelbagai etnik kan, kaum ataupun agama. Okey, jadi dalam program hiburan tersebut ataupun konten hiburan itu sendiri mestilah tidak menyinggung mana-mana agama lah, ataupun tidak merendahkan mana-mana agama, supaya tidak berlakunya isu-isu sensitiviti yang tidak diingini. Okey, seterusnya kita lihat apakah garis panduan hiburan menurut Islam. Okey, yang pertama adalah tiada percampuran di antara lelaki dan wanita ajnabi. Okey, contohnya dalam program hiburan tersebut kita mestilah menjaga batas di antara lelaki dan wanita. Okey, yang kedua pula adalah tiada perlakuan yang haram. Contohnya seperti perlakuan minum arak, ada unsur judi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tidak lalai dan berlebih-lebihan dalam berhibur sehingga hak-hak Allah dan kewajipan yang lain terabai. Contohnya seseorang tu dia terlalu leka sangat dengan program hiburan tersebut sehingga kan dia sanggup meninggalkan solat dan sebagainya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah tidak bersifat menyesatkan diri dan orang lain atau cenderung kepada melakukan amalan kesesatan. Okey, contohnya dalam hiburan tersebut mestilah tiada unsur-unsur yang menyalahi undang-undang ataupun syariat Islam. Analisis pertama merupakan hasil jawapan daripada soalan yang ditujukan kepada ChatGPT. Ada 5 soalan yang ditujukan kepada ChatGPT. Antaranya ialah, apakah isu sensitiviti yang disentuh dalam program hiburan di Malaysia? Apakah garis panduan yang ditetapkan Islam dalam berhibur? Yang ketiga, mengapakah terjadinya isu sensitiviti dalam berhibur di Malaysia? Yang keempat, apakah kesan mengikuti garis panduan yang ditetapkan oleh Islam kepada masyarakat? Yang terakhir, apakah kepentingan mengamalkan garis panduan dalam berhibur? Seterusnya kita akan melihat analisis kedua. Dari isu sensitiviti yang disentuh di dalam program berhibur di Malaysia ialah berhibur berkaitan dengan LGBT. Apa itu LGBT? LGBT merupakan lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Perkara ini sudah terang lebih berseluruh bahawa ia merupakan perkara yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam dan ia merupakan maksiat yang sudah jelas. Sebagai contoh, isu tentang 1975 ataupun The Thai Guide. Salah seorang daripada ahli mereka telah melakukan aktiviti yang tidak senonoh di atas pentas. Perkara ini boleh membawa pengaruh buruk kepada masyarakat Islam. Oleh itu, pihak penganjur perlulah mentafsir setiap program yang ingin ditujukan kepada khalayak ramai supaya tidak melanggar isu sensitiviti Malaysia. Seterusnya, isu sensitiviti yang kedua ialah isu yang berkaitan dengan perkauman dalam sebuah program hiburan. Seperti yang kita ketahui, Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan bangsa termasuk Melayu, Cina dan India. Perkara ini perlu dititik beratkan sebelum melaksanakan sesebuah program hiburan supaya tidak berlaku isu merosakkan hubungan kaum antara satu sama lain. Berdasarkan artikel Esrawani, telah berlakunya penutupan sebuah kelab komedi selepas tular satu video klip yang dipercayai telah menghina agama Islam. Dalam video tersebut yang berdurasi 50 saat, telah memaparkan sebuah individu wanita yang menyatakan telah menghafal 15 juzuk Al-Quran. Namun, secara tiba-tiba beliau membuka pakaiannya satu persatu sehingga mencolok mata. Video berkenaan mengundang rasa tidak selesa dalam kalangan umat-umat Islam di dalam negara ini. Oleh itu, kita mestilah saling menghormati
dan menjaga antara satu sama lain bagi melahirkan sebuah negara yang aman dan harmoni. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya isu sensitiviti dalam berhibur di dalam kalangan masyarakat Malaysia. Antaranya ialah menyebabkan keanekaragaman etnik dan agama. Seperti yang sudah sedia maklum, Malaysia telah dikenali dengan keberagaman etnik dan agama yang kaya. Keragaman ini membawa bersamaan pelbagai norma dan nilai budaya yang dapat menjadi sensitif jika tidak dihormati atau diabaikan. Malahan juga, keanekaragaman agama boleh menciptakan isu-isu sensitiviti yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Malaysia memiliki penduduk yang menganut pelbagai agama seperti Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Konten hiburan yang tidak memperhitungkan nilai-nilai agama tertentu atau yang dianggap merendahkan keyakinan agama dapat menciptakan ketidaknyamanan dan reaksi keras dari penganut agama tersebut. Kurangnya pemahaman dan kesedaran dalam diri juga merupakan salah satu faktor utama timbulnya isu sensitiviti berhibur di dalam kalangan masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami kompleksitas isu-isu sosial seperti gender, ras dan agama. Hal ini dapat mengarah pada pentafsiran yang keliru terhadap konten hiburan yang cuba mengangkat isu-isu ini. Faktor ketiga pula ialah pengaruh tradisi dan adat istiadat. Ketika konten hiburan tidak memperhitungkan atau bahkan merintahkan nilai-nilai tradisional, ianya dapat menciptakan reaksi yang kuat di kalangan masyarakat. Representasi yang keliru atau stereotip terhadap tradisi dan adat istiadat tertentu dianggap sebagai bentuk penghinaan identitas budaya. Oleh kerana itu, untuk mencegah isu sensitif ini daripada berlaku, pihak produsen konten dan penyiar perlu memahami dengan cermat nilai-nilai budaya yang dihormati oleh rakyat Malaysia dan memastikan konten yang dihasilkan menghargai dan merefleksikan kekayaan tradisi lokal dengan penuh kebijaksanaan. Kepentingan mengamalkan garis panduan hiburan yang pertama, mengisi masa lapang dengan berfaedah. Islam merupakan sebuah agama pertengahan yang amat menekankan pembangunan rohani. Pada masa yang sama, turut membenarkan pengganutnya berhibur dan berseronok selagi mana ia tidak melampaui batas-batas syarat. Tambahan pula, keinginan untuk berhibur dan kecintaan kepada kecantikan serta keindahan merupakan fitrah Islamiah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Namun begitu, masyarakat sekarang tidak lagi menitik beratkan tentang aturan-aturan Islam apabila berkait rapat dengan hiburan, sebagai contoh konsert. Coldplay, walaupun sudah dijelaskan bahawa tiada nilai agama dan faedah padanya, masyarakat Islam di Malaysia tetap juga pergi mengunjungi konsert tersebut. Konsep seperti ini demi meluangkan masa lapangnya dan memenuhi kekosongan hidup. Tetapi akibat daripada konsep-konsep seperti ini yang boleh menghanyutkan umat Islam daripada terus berada di dasar agama. Hal ini kerana telah bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat di Malaysia. Seterusnya, nilai keagamaan. Umum diketahui ajaran agama Islam merupakan gaya hidup majoriti masyarakat di Malaysia, di mana Islam mengajar kita tentang 3 asas keagamaan, iaitu akidah, ibadah dan juga akhlak. Ketiga-tiga prinsip ini seharusnya dipelihara dalam kehidupan seseorang Muslim, tidak kira waktu dan juga tempat, terutamanya lagi ketika hendak berhibur. Adab dalam berhibur dapat membantu seseorang memilih hiburan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa melanggari batas-batas syariah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seperti mana yang kita telah bincangkan tentang agama Islam ini, tidak melarang urusan berkaitan hiburan, akan tetapi perlulah didampingi dengan peraturan-peraturan tertentu dan mengikuti garis panduan yang menepati syarat. Jika program hiburan berusahkan dakwah dititikberatkan, semestinya nilai-nilai keagamaan dalam diri dapat dipelihara dengan baik demi kepentingan dunia dan juga akhirat. Sekarang, mari kita lihat kepada kesan garis panduan hiburan terhadap masyarakat. Terdapat 2 kesan garis panduan terhadap masyarakat. Yang pertama, kesan positif. Antara kesan positif garis panduan terhadap masyarakat ialah penguatan nilai-nilai moral. Penggunaan garis panduan Islam dapat memastikan
bahawa program hiburan yang diadakan tidak melanggar nilai-nilai moral atau agama dan mempromosikan pesan-pesan yang positif dan serta membentuk kesedaran moral dalam masyarakat. Yang kedua, penghormatan terhadap kebudayaan dan agama. Dengan mempertimbangkan sensitiviti agama, program hiburan dapat merangkul keagamaan budaya dan agama di Malaysia serta menciptakan rasa eksklusiviti yang menghargai dan menghormati perbezaan. Ketiga, pengaruh positif kepada generasi muda. Program hiburan yang sesuai dengan garis panduan Islam dapat memberikan pengaruh positif pada generasi muda dengan menayangkan konten-konten yang mendidik, menginspirasi dan membentuk karakter yang baik. Ia dapat membentuk pola perilaku yang positif kepada generasi yang akan datang. Serta yang terakhir, penghormatan terhadap sensitiviti agama. Dengan mengikut sertakan garis panduan agama dalam penganjuran program hiburan, ini menunjukkan penghargaan yang sangat besar terhadap kepekaan dan sensitiviti agama dalam masyarakat Malaysia. Hal ini dapat mencipta dan mewujudkan rasa saling menghormati dan toleransi sesama kelompok. Sekarang kita akan masuk pula kepada kesan negatifnya. Terdapat 3 kesan negatif yang kita boleh perolehi daripada tajuk ini. Yang pertama, wujudnya pembatasan kreativiti. Jika terlalu ketatnya penerapan garis panduan hiburan di Malaysia, mungkin akan menghadkan kreativiti, inovasi dan variasi dalam penganjuran program dan penghasilan filem-filem di Malaysia. Yang kedua, wujudnya pembatasan kehendak individual. Beberapa orang mungkin akan merasa tersekat dalam kebebasan untuk mengekspresikan diri sendiri jika wujudnya penerapan yang terlalu ketat dalam garis panduan hiburan dalam agama Islam. Dan yang ketiga pula, wujudnya pemecahan kesatuan dalam masyarakat. Jika penerapan garis panduan ini terlalu ketat dan tidak dilakukan dengan bijak dan cermat, mungkin akan memicu kepada perpecahan dan ketegangan dalam masyarakat di antara mereka yang menyokong dan menentang penerapan ini. Kesimpulannya, Islam membimbing manusia supaya berhibur dengan cara yang terurus dan tidak melalaikan dari tugas utama dan seterusnya tidak melanggar peradaban Islam. Kefahaman terhadap sensitiviti agama ini bukan sahaja menjelaskan skop dan limitasi pelaksanaan tuntutan hormat dalam toleransi agama, malah secara tidak langsung menambah sedikit pengetahuan tentang agama lain. Dalam konteks Malaysia, apabila sensitiviti agama difahami, maka ia dapat memandu usaha keharmonian agama dan hak penganut agama lain juga dapat dihormati berasaskan apa yang telah diperuntukkan oleh perlembagaan. Sekian itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.